Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Tuan Nazir dan Ajutan Kuasa Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Pak Siap, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dapat bertemu tahun baru 2024. Dan alhamdulillah kita juga berada dalam bulan Rajab, bulan yang mulia yang disebut sebagai bulan haram. Kita diajar oleh Rasulullah SAW masuk je bulan Rajab supaya kita memperbanyakkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Itu di antara saranan Nabi untuk kita memperbanyakkan, supaya mudah-mudahan sepanjang bulan Rajab dan bulan Sa'ban ini kita terus mendapat keberkatan. Apa makna berkat? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan, amalnya bertambah, dan ibadahnya bertambah, ilmunya bertambah, kebaikannya bertambah lah, insyaAllah. Tuan-tuan, kita sambung kuliah kita dalam kitab Ayyuhal Walad. Pada pagi ini kita masuk dalam nasihat yang ke-17, muka surat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darul amin ya rabbal alamin. Ini wasiat daripada Imam Al-Ghazali. Wahai anakku yang tercinta, ketahuilah bahawasanya ilmu tasawuf itu mempunyai dua unsur. Ini tiga ilmu, tuan-tuan, yang kita kena jalan serentak, gandingan, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid iaitu ilmu untuk kita mengenal Allah Ta'ala, untuk kita mentauhidkan diri kita kepada Allah, untuk memastikan i'tikad kita, kepercayaan kita, i'tikad yang benar, yang jazam. Hari ini ramai orang yang dah hilang keyakinan dengan Islam, kan? Sehingga dia menggunakan akal fikirannya. Ketika mana dia nampak warga asing banyak, ramai, maka dia mencadangkan untuk buka apa? Tempat-tempat pelacuran. Ini tuan-tuan, dia tak nampak yang Islam itu boleh menyelesaikan masalah. Ini di antara sebab-sebab hilang masalah i'tikad. Kalau kita belajar dalam bab tauhid, tuan-tuan, ayat-ayat itu, kalimat-kalimat itu kalimat yang boleh merosakkan akidah. Tuan-tuan baca dalam kitab Mustika Hadis jilid yang pertama, hujung, bab-bab hujung tu. Orang yang tak percaya, orang yang menghalalkan perkara yang haram, yang diharamkan oleh ijma' ulama', itu masalah tu. Jadi ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu syarak,
untuk kita nak beramal ni. Kita nak beramal. Bukan beramal itu hanya sembahyang, puasa, zakat, haji. Beramal ni maknanya apa sahaja pekerjaan yang kita nak buat. Daripada bangun tidur sampailah kita tidur balik nanti. Apa yang kita nak buat. Sehinggalah kepada nyelop. Tuan-tuan, nak petik kelapa sawit pun kena ada ilmu ni. Nak petik kelapa sawit, nak jual nasi lemak, segala-galanya tuan-tuan. Bila kita percaya kepada Islam, di sana ada peraturan dan juga hukum hakam. Tidak ada suatu perkara yang terlepas daripada 5 hukum. Sama ada wajib, haram, sunat, makruh ataupun harus. Sebab itulah kita dinamakan sebagai ahli ibadah. Ahli ibadah maknanya apa saja kita buat tuan, semua ada hukum hakam itu. Duduk saja pun kan, duduk saja duduk. Kalau duduk saja tu ingat dosa-dosa lampau untuk kita muhasabah. Kita fikirkan apa yang kita nak buat untuk menambah amal kita dan sebagainya, itu dinamakan tafakkur. Itu disarankan oleh Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan, disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kita terjaga malam, tuan, kita terjaga malam, itu maknanya tuan-tuan, Allah gerakkan kita untuk beribadat. Sekurang-kurang ibadat, duduk diam, memikirkan, memikirkan tadi sama ada muhasabah, ataupun memikirkan bagaimana untuk kita menjadi lebih baik. Itu namanya tafakur. Itu pahala juga. Tak ada benda yang kita saja-saja tu tak ada. Yang ketiga tasawuf. Ni tasawuf ni. Ada orang kata tak nak tasawuf ni, nanti jadi sesat. Kita kena faham apa itu tasawuf. Pagi ni tuan-tuan kita bincang apa itu tasawuf. Kadang-kadang kita kata itu orang tasawuf. Kita melihat kepada pakaian dia. Pakaian dia biasa-biasa je, ataupun pakaian tu nampak comot, ni orang tasawuf ni kata dia. Pakaian tak sereka itu orang tasawuf. Pakaian yang tak berapa nak dibasuh itu orang tasawuf, bukan. Dinilai bukan dari sudut itu, dinilai dari sudut ibadah dia. Sebab itu Imam Ghazali kata, ketahuilah bahawasanya ilmu tasawuf itu mempunyai dua unsur. Pertama, istiqamah. Ni orang tasawuf ni dilihat dari sudut ibadah dia. Maknanya ibadah dia ibadah yang istiqamah. Istiqamah bawah tu tengok. Istiqamah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan pribadi. Sebab tu yang tadi tu, yang orang melihat orang tasawuf ni bila mana pakaiannya compang-camping, pakaian tak sempat disetrika. Sebenarnya orang itu bukan dia tidak melihat kepada yang zahir ni. Dia sibuk dengan ibadah, tuan. Sibuk dengan ibadah, dia melawan nafsu tu. Sehingga tidak nampaklah dia mengambil berat tentang pakaian, tidak mengambil berat tentang kenderaan dia. Semata-mata dia nak fikirkan tentang hubungan dia dengan Allah Ta'ala itu. Tapi yang kita nampak yang zahirnya, itu orang tasawuf tu. Tengok, bila comor itu orang tasawuf. Yang makna tasawuf tu orang yang maknanya mengorbankan segala kehendak nafsunya. Kalau kita suka baju baru, tukar-tukar baju, dia tak mampu, dia tak sempat dah tu. Tak sempat sebab dia mikirkan lepas ibadah, lepas subuh ni apa ibadah yang nak buat. Nanti lepas sembahyang isyraq apa nak buat, sembahyang duha, lepas sembahyang duha nak buat apa gitu. Dia fikir tu. Kemudian dia melawan nafsu itu, kemudian dia nak istiqamah, nak berterusan, tetap terus. Kita kadang lain kan. Kita kadang orang kata beramal, dulu ada istilah apa orang kita, demenyar, demen-demen dong anyar. Itu orang Jawa tu. Maknanya dia rajin datang waktu baru. Waktu baru. Waktu dapat kereta baru, okey, sebab baru. Waktu bila waktu baru, waktu rajin. Bila dah lama dia slow. Ni bukan istiqamah. Tu.
Sebab tu dalam ayat Al-Quran dalam surah Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Hendaklah engkau sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul. Sentiasa. Bila kita tahu contohnya sembahyang berjamaah tu tuan-tuan, Allah suruh dan ganjaran pahalanya banyak, kita kena sentiasa. Kok macam mana sekalipun, sembahyang berjamaah tu terus. Lagi-lagi kita ni tuan-tuan kan, bila masuk tahun baru ni kita kena muhasabah tuan. Tak kiralah tahun baru hijrah ke tahun baru Masihi. Maknanya kita diberikan dua kali dalam setahun untuk bermuhasabah sekurang-kurangnya. Bila umur kita semakin bertambah, sepatutnya bila umur semakin bertambah kita tengok menasabah tak dengan umur 60 kita contohnya, dengan umur 60 dengan amalan kita. Ada orang umur 60 sembahyang tak beres lagi, perkara yang wajib dalam sembahyang tak kenal, perkara sunat dalam sembahyang pun tak kenal. Kadang-kadang bila berlaku masalah sikit, imam ada masalah sikit, tak boleh nak menyelesaikan. Tu masih ada lagi. Sedangkan dalam bab syarat sah sembahyang tu mesti mengetahui cara-cara sembahyang, mesti mengetahui. Sekurang-kurangnya boleh bezakan mana yang rukun, mana yang sunat. Ini umur dah 60 ni contoh. 60 tu sebab saya masuk 60 dah. Tu sebut 60 tu kan. Kan umur 60. Bila imam tertinggal tahiyat awal tu kan kelang kabut. Kita yang kat belakang kelang kabut, nak ikut ke macam mana? Itu yang saya cerita tu, bila berlaku dalam satu masjid tu, imam silap sepatut tahiyat awal, imam naik. Tu ada dua orang sana, dia tengok you know tengok dia tengok sana. dia bingung. Sebab ada yang sebaris naik ikut imam, ada yang duduk, yang belakang imam tak duduk, dia tak bangun, dia duduk. Jadi dia pun lama-lama dia pun bangkit. Ini berlaku tuan-tuan. Kebetulan hari itu saya masbuk, sembahyang isyak saya masbuk. Saya masuk tu saya perasan imam silap. Bila tengok tu kelang kabut tu, ada yang batalkan. Sebab apa berlaku tu? Sebab kes tak tahu. Sebab kes tak tahu. Nasib baik imam tu terus. Kalau imam dah bangun duduk lagi, masalah betul jadi imam ni. Sebab kalau imam dah bangun untuk tertinggal tahiyat awal ni, imam dah bangun, imam duduk, batal semua. Batal. Jadi bila imam terus tu, imam tu betul. Maknanya kepala betul. Yang tak betul ekor ni. Nak buat macam mana? Kena ikut. Yang naik ikut, tu yang betul. Sebab yang tertinggal sunat. Dan tertinggal sunat tidak membatalkan sembahyang. Yang duduk terus baca tahiyat juga. Kan? Tu maknanya dia tak berapa faham tu. Dia rasa dia betul sebab waktu itu waktu tasyahud awal kan, tahiyat awal, jadi kena baca juga, rupanya salah. Itu contohlah. Baru ni tuan-tuan kan ada yang imam meninggal tu kan, waktu jadi imam, waktu sujud meninggal. Ialah kita tengok dekat CCTV kan ada yang belakang imam tu dia bangun dia toleh. Kan? Yalah, apa pasal imam tak bangun-bangun ni, sujud lambat bangun. Dia angkat kepala dia toleh. Cuma silapnya dia sujud balik, dia letak balik kepala, batal dia. Tu. Tapi sebab tak tahu kan. Kalau umur macam saya 60, tu masalah. Umur dah 60, sembahyang tak settle lagi. Contoh gitulah. Untuk muhasabah. Jadi kita kena faham tu. Hendaklah engkau sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Seperti mana yang Allah perintahkan. Sembahyang berjemaah, patuh amalan-amalan
puasa sunat, kita dah nak sampai ni Ramadan dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, ada orang tuan-tuan ini sembang-sembang baru-baru ni tuan. Sembang-sembang tuan, ada sahabat kita tu dah nak pencen. Dia kata aku nak pencen tak tahu nak buat apa. Lepas tu saya sajalah musyrik kan. Bila dah pencen, kenalah kita ada peluang lah tambah ibadat kan. Ada peluang tambah ibadat. Sebab dulu waktu kerja kita kata sibuk kan, kita kata tunggu pencen. Tambah ibadat apa lagi Ustaz yang kita nak kena buat? Dia tanya, ibadat apa lagi yang kita nak kena buat? Tak tahu kan. Agaknya dia tak tahu, tak blank. Ya, agaknya lah ini agak-agak apa? Hati jahat saya lah ni kan. Agak-agak. Aku sembahyang dah. Puasa dah, rasanya gitulah. Sampai dia tak tahu nak buat. Apa lagi Ustaz nak buat ibadat? Padahal ibadah ni Allah Akbar tuan-tuan, macam-macam tuan. Ya macam-macam. Nak sembahyang apa? Nak sembahyang kita, baca Quran kita, perbetulkan bacaan Quran kita. Ada sahabat saya ni pencen, sahabat Pak Nazir lah ni. Pencen berapa tahun ni? 3-4 tahun. Dia dah khatam 3 kali. Talaki. Talaki ni maknanya baca setiap ayat dengan depan guru. Itu talaki. Bukan dia baca Quran sendiri. Baca Quran talaki, musyafahah, depan guru. Dia baca depan guru satu ayat 3 kali khatam dah. Hebat tuan-tuan. Maknanya kalau depan guru sebut salah aja sepatutnya pendek, baca panjang kan dibetulkan kan. Tu. Mudah fahamnya, baca dengan tidak ada kesilapan. 3 kali khatam dah. Tu banyak pahala. Kalau satu huruf 10, berapa banyak? Ada orang pencen mentang-mentang pencen dia ayam tenan. Memang relax betul, pencen relax. Tu tak kena tu. Ya. Sebab Allah begini. Waktu pencen tuan, contohlah sekarang kita tuan-tuan kita dah pencen ataupun kita dah umur dah tak berapa muda ni kan. Kita kena rebut peluang tuan. Nabi kata apa? Barang siapa menyebut amin bersama imam, serentak dengan imam, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu walaupun sebanyak buih di lautan. Maknanya bila kita sebut amin kan, imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita makmum amin, serentak dengan amin imam. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Dosa-dosa dulu tuan-tuan, dosa-dosa dulu waktu muda-muda, waktu zaman Sarip Dul tu. Kan. Yang Ustaz Sarip sekarang dulu Sarip Dul. Kan? Zaman-zaman tu Allah ampunkan. Jadi nak dapat amin serentak dengan imam, kena sembahyang berjamaah. Kalau sembahyang sendiri tak dapat. Tu. Sebab tu kena datang berjemaah. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengucapkan amin selepas Fatihah, sesungguhnya dia serentak aminnya dengan malaikat. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maknanya di dua hadis ni ada dua dalam keadaan. Sebab tu ulama kata sama ada kita sembahyang sendiri ataupun sembahyang berjamaah, kita akan dapat diampunkan dosa-dosa kita. Maknanya orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang ni di antara kelebihannya Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau orang tak sembahyang, dosanya sentiasa bertambah. Macam kita tuan-tuan ada rumah tinggal kan. Anak-anak semua dah duduk rumah sendiri. Ada rumah pusaka tinggal kan. Lepas tu elektriknya tidak dipotong, dibiarkan aja. Bil elektrik akan tertunggak. Aku tak guna pun bertambah. Kan? Aku tak gunalah, tapi bil bertambah. Tuan-tuan. Macam itulah lebih kurangnya orang yang tak sembahyang. Aku tak buat dosa.
Aku tak buat jahat, aku tak usik orang. Tapi kenapa dosa bertambah? Dia tak tahu yang tak sembahyang tu, itu adalah dosa besar, tuan. Orang yang tak sembahyang, dia telah melakukan dosa besar. Orang ni tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi wali, tuan-tuan. Ingat, tengok dalam kitab tu. Ni. Itu makna ya. Dan hendaklah orang-orang yang bertaubat kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian, dan jangan kalau kamu melampaui batas, yakni melampaui hukum-hukum Allah Taala. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan apa yang kamu kerjakan. Itu di situ dalam ayat itu Allah suruh kita supaya istiqamah. Fastaqim, istiqamah. Maknanya tetap teguh kita dengan agama kita. Jangan kita bila dah kaya lain pula kita punya pahaman dia. Ada orang waktu miskin dia mengharap dengan Allah Taala. Doanya panjang, tuan, minta Allah bagi. Bila dah kaya, tuan, dia merasakan bahawa dia mampu, dia tak berhajat pada Allah. Ni pun ada manusia ni. Waktu susah bukan main, waktu senang dia tak ingat Allah. Itu yang pertama itu, makna intisari ilmu tasawuf iaitu istiqamah. Jadi orang yang mengambil tasawuf ni, makna orang yang nak beramal dengan tasawuf, yang pertama iaitu istiqamah. Jadi tasawuf tak salah lah. Ada orang takut dia bertasawuf ni, takut sesat kata. Sebab dia samakan dengan tarekat. Tasawuf ni tarekat. Tarekat lain, tuan. Tasawuf lain. Tarekat ni satu jalan untuk mendampingkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarekat ni maknanya kita beramal dengan bimbingan syekh. Cuma yang itu kita kena cari syekh yang betul, kena faham. Kalau dulu waktu saya belajar dulu, dan Tok Guru selalu pesan, kalau kita nak ambil tarekat ni, yang pertama ilmu tauhid kena faham betul-betul dengan ilmu fiqh. Kalau tak faham ni, nanti lama-lama dia bila dah ambil tarekat ni, dia merasakan diri dia hebat sampai tak sembahyang. Ada sampai tak sembahyang. Sebab dia kata apa, ilmu syariat ni ilmu kulit, ilmu tarekat ni ilmu isi dalam. Engkau makan nasi apa, makan rambutan, makan kulit ke makan isi? Ayat dia tu. Ini dulu banyak berlaku ni. Yang kedua, baik kelakuan dengan makhluk. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, manusia yang sempurna iaitu mereka yang terselamat orang lain daripada lidah kita dan tangan kita. Maknanya kalau kita nak jadi kita orang yang sempurna, jangan sampai orang lain tuan, teraniaya dengan sebab lidah kita dan juga tangan kita. Itu ayat hadis tu. Dalam kitab Bilatul Hidayah, Imam Ghazali sebut, kalau kita tak boleh baik jadi baik, kita nak jadi baik tak boleh, jangan kita menganiaya orang. Jangan usik orang. Kadang-kadang kita kata aku tak usik orang, tapi dia tak perasan, tuan-tuan, tak perasan. Kadang-kadang dia macam orang sekarang kan, parking tempat tu parking kereta, dia naik motor, parking seketul dia je. Orang yang naik kereta ni tengok kecelik, ada motor pula kan. Kan? Kita tak rasa yang itu menyusahkan orang. Kan? Berdosa, kan? Menyusahkan orang. Jangan rasa tak ada apa. Tak ada kaitan dengan agama. Ini bukan bab ibadah. Jangan. Sama dengan OKU tu, tempat OKU kita parking. Motor tempat motor. Kereta tempat kereta. Kereta pula parking, kita parking ambil dua line, ambil dua kotak. Orang majlis marah tu. Sebab bayar satu kotak, parking dua kotak, ada rugi satu kotak. Nah, itu yang saman tu. Kan, dia ambil musuh. Kalau kita pun kecelik, alamak, kan. Semua ada. Orang kata ada kaitan dengan agama.
Oh Ustaz, macam itu Ustaz, asyik tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Siapa kata? Kan? Siapa kata? Yang tak boleh itu pasal kita memang melanggar. Kalau kita parking kat tempat motor tu tak ada masalah. Kita kereta parking tempat kereta, motor parking tempat motor. Contoh gitu. Macam semalam baca kitab Mustika Hadis. Makruh sembahyang di kuil. Makruh sembahyang di gereja, kan contoh. Kenapa tak boleh Ustaz? Ada yang tanya. Kenapa tak boleh? Ya. Boleh, siapa kata tak boleh? Makruh tu maknanya boleh tapi dilarang. Macam mana tu ayat dia? Larang tapi boleh. Maknanya kalau masih ada pilihan, kenapa kau nak sembahyang kat sana? Gitulah. Masih ada pilihan, kenapa kau ambil itu? Ya. Sama juga tuan-tuan ni duit banyak kan, duit banyak. Orang kaya, orang mampu lah. Mampu kalau beli ikan tenggiri, ya mampu. Tiba-tiba pergi pasar tuan-tuan, beli ikan yang mencodot. Tahu mencodot kan? Pecah perut, ikan pecah perut, yang itu yang dibeli. Makruh kan? Kita mampu bagi anak isteri makan yang baik, kita beli ikan yang pecah perut. Makruh. Kenapa makruh Ustaz? Duit aku kan, duit saya, kenapa? Maknanya Islam nak menjaga kita ni supaya buat yang terbaik. Jangan kedekut, itu namanya orang kedekut. Dahlah hari-hari ikan kembung pecah perut pula tu. Kalau yang tak ada duit tu lain kan. Orang yang tak mampu tu lain. Hari-hari kangkung pun tak ada masalah. Hari-hari kangkung kan ada kes tu kan. Hari-hari makan kangkung sebab tak ada duit. Betul. Itu pengalaman saya belajar dulu kat pondok tu. Hari-hari gereh kan. Hari-hari gereh. Bila makan ikan, bila dapat sampul surat lah kan, dapat money order, bapaknya bagi, hari tu dapat pergi Kota Baru tu nak tukar duit 100 pergi Kota Baru, balik tu baru makan ikan. Hari lain makan gereh aja. Kulit tembikai dimasak pernah, kulit rambai dibuat sayur pernah, makan dengan air garam pun pernah. Time tak ada duit, diam-diam menjalankan. Janji ada rasa, tu semua pernah tu. Gedebok pisang kan pernah. Maknanya selagi boleh makan, ayat dia ni, binatang makan tak mati pun boleh. Tu waktu tu. Sebulan RM50 kan. Belanjanya sebulan RM50 ya. Tapi dulu masih murah lah. Tapi RM90 30 hari. Waktu itu banyaklah hari yang puasa. Waktu belajar tu kan. Maka sesiapa yang tetap pendiriannya dan baik akhlaknya dengan manusia, serta ia bergaul dengan lemah lembut, maka orang itu ialah orang sufi. Orang sufi ni bukan orang yang solok saja, ataupun orang yang betapa, ataupun orang yang pakai compan-camping, bukan. Kalau kita ini akhlak baik, kita tak kacau orang, dan kita lemah lembut, kita jaga, itulah orang sufi. Bukan orang sufi ni mana orang yang, kalau kita yang kita faham gitulah kan. Orang yang tawasul, orang yang apalah istilah-istilah tu, saya lupalah. Yang suluk, memang bagus tu, ilmu suluk dan sebagainya tu. Ilmu suluk nak melatih kita, maknanya kita tinggalkan dunia ni kejap. Itu pernah juga dulu. Kita wirid tuan-tuan, dibagi wirid 10,000 satu hari. La ilaha illallah 10,000. Jadi nak habiskan 10,000 tu memang tak boleh ambil fikir benda lain lah. Kalau fikir benda lain tak siap. 10,000. La ilaha illallah 10,000. Istiqamah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan pribadinya.
Jadi kita tinggalkan. Sebab tu tuan-tuan, kita latih dengan apa? Kita buat suatu yang keperluan. Bukan kehendak kita. Kalau kehendak tu dengan nafsu, tuan. Kehendak tu dengan nafsu. Sebab tu kadang-kadang orang ada kereta sampai garaj keretanya penuh. Tambah garaj ada lagi yang tak masuk. Kereta sampai 7, tuan. Satu orang kereta 7. Dia suka kereta-kereta lama ni kan. Daripada Datsun 1201 driver school tu. Lepas tu kereta Proton semua ada, tapi tak pakai. Itu contoh. Motor ada 12. Ini cerita betul, tuan. Bukan saya main tembak ya. Motor dia ada 12, tuan. Daripada Wispa, daripada ni. Tu kena ingat tu. Barang yang kita ada, Allah Ta'ala akan tanya semua tu. Dekat tempat saya tu ada, orang ada basikal lama tu. Basikal tu nak ditukarkan dengan Allah maksudnya Alza. Tak nak. Basikal tu basikal lama, rally tu. Basikal yang ada apa? Ada pasport lagi. Ada pomnya lah, macam-macam tu. Ada 2 biji dia. Ada orang nak tukar dengan Alza, dia tak bagi. Tapi dekat rumah digantung. Ialah orang dah minat kan. Tapi dalam hati aku tak cerdik lah macam tu kan. Tak cerdik ya. Nafsu kan, nafsu dia nak. Sebenarnya tak ada keperluan pun. Suruh derma kan, infak, alasannya tak ada duit. Orang nak bagi duit tak nak. Contoh gitulah. Tak ada keperluan. Ni kereta ada sampai 6-7 kereta ni, kena jaga kan. Kena jaga. Duit juga. Itu yang macam saya cerita, mungkin saya pernah cerita kan. Dia ni asnaf, tuan, asnaf. Dia telefon saya minta datang sebab dia ada nak bincang sikit tu. Kita pergilah. Pergi tu turun kereta je dia kata, "Ustaz, boleh tak Ustaz, saya punya sumbangan bulanan yang 400 tu naikkan sikit." "Tak cukup lah Ustaz," kata. Ya. Saya tengok tuan, dia bela burung tekukur dia. Berkutut tuan. Agak-agak berapa ekor tuan? 61 ekor. Saya kira 30 ekor lebih yang bersarang. Yang bersarang apa namanya? Sarang kan? Bukan sarang apa namanya? Sangkar. Yang bersangkar. Ada sangkarnya tu. Yang lain ada dalam satu leban 61 ekor. Ayam hutannya ada 18 ekor. Ayam hutan. Lagi apa? Dia belum. Saya kata, ini dapat di mana tangkap? Kenapa tak jual? Sayang Ustaz. Kalau jual agak-agak seko berapa? Ini tak mahal Ustaz. 30 lebih lah kata dia. 30 kali 60 kan. Nak minta duit zakat juga. Tu saya kata, masa tu saya gunakan perkataan apa? Ni kiraan orang bodoh namanya. Tu macam marah sikit lah tu. Kan dia suruh kita datang rupanya nak minta duit ya. Tapi tengok keadaan tu. Saya kata ni orang bodohnya. Kita nak duit untuk makan. Kemudian zakat bagi sebulan 400. Kita buat beli makan burung. Kan? Ini 400 pun tak cukup sebulan untuk beli makanan burung tu. Itu tak cerdik. Tu. Jadi kita kena pandai tu. Jangan kita ikut kehendak. Kalau kita nak kehendak kita memanglah. Tapi kita tengok keperluan tuan. Tengok keperluan kita. Sebab tu kalau ikut kehendak ni tuan-tuan, orang lebih suka kadang-kadang sembang kat kedai kopi daripada nak datang ke masjid. Sebab dia tak rasa yang datang masjid itu keperluan dia, tak. Yang dia rasa aku tak nak. Yang aku nak, aku medan kat kedai nyembang sampai maghrib. Tu. Sebab tu kita kena faham mana keperluan kita, keperluan. Sembahyang keperluan tuan, ramai orang tak sembahyang sebab dia fikirkan duit itulah dia nak.
Dia nak duit, nak kaya, nak duit, nak kaya. Sembahyang tak tinggal. Sedangkan sembahyang tu keperluan. Ya, ramai gitu. Sebab tu kita kena cerdik tentang. Lebih-lebih lagi tu saya kata tadi, umur dah tak berapa muda ni. Takut kita dah tua-tua ni masih lagi sibuk dengan kehendak kita, ya. Kita abaikan keperluan kita, Allah cabut nyawa kita, tuan-tuan, ya, dalam keadaan kita tak ada bekalan. Ya, kita jangan lagi mengharap kita jangan lagi merasakan bahawa, ya, tuan-tuan, hidup kat dunia sekali, maka nak bernikmat-nikmat dengan dunia. Ya. Memang dunia kat sekali, tapi kita kena ingat, ya, mati ke akhirat pun nanti sekali. Mana keperluan kita? Dunia ni sementara, akhirat selama-lamanya. Kat dunia ni ada masalah apa, kalau mati orang kata selesai masalah lah. Ada hutang pun kira tak bayarlah, orang tak tuntut lah. Kan, orang tak tuntut lah. Walaupun tak selesai masalah tu akan dibicarakan pada mahsyar, tapi di dunia orang tak tuntut lah. Kan, kalau ada kes mahkamah ke, orangnya meninggal, habis tutup kes lah. Nak bicara macam mana? Walaupun ada yang masih dibicarakan, sebab ada waris-waris ni lagi. Ya. Manakala baik kelakuan dengan manusia pula ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia mengikut kehendakmu. Ni kadang-kadang kita ni orang tidak melakukan seperti mana yang kita nak, kita musuhi dia. Kita anggap dia tak baik. Ya, bila dia tak buat macam kita, dia tak baik. Kita ajak tak nak. Sebab tu, tuan-tuan, memang jadi adat, kan? Orang kata pencuri, ya, musuh dia siapa? Dia polis. Sebab apa? Sebab polis tu tak membenarkan dia buat apa yang dia nak. Waktu zaman saya mengajar kat Pusat Serenti tu tahun 2000. Kan? Saya ingat lagi dia punya dialog tu. Bila saya mengajar, saya tanya, orang yang baik ni orang yang macam mana? Ada seorang tu kata, orang yang baik ni Ustaz, orang yang tak kacau kita. Contoh, ialah kita tengah isyak hai tu, dia tak kacau. Dia kata, ini kita baru nak solat hai, datang tangkap. Tu tak baik. Tak baik Ustaz, menganiaya orang, kata dia. Oh, sedap. Tak baik. Saya tak kacau dia pun. Saya tak kacau dia pun. Tapi apa dia kacau saya? Kan? Pencuri dia bermusuh dengan polis. Macam kita naik kereta kan. Bila tak sempat pakai tali pinggang, kena tahan. Saman. Alah, bukan masalah besar pun. Kita nak marah kat dia. Jadi tuan-tuan, sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, manusia ni ada tiga, tuan-tuan. Manusia ada tiga. Ya. Yang pertama, manusia ni, tuan-tuan, ya, dia umpama apa nama? Allahumma salli. Dia umpama buah. Ya. Maknanya buah tu dekat pokok kan. Kadang orang nak cari galah tak ada, diserampang, dibaling, dia jatuh. Maknanya orang buat baik, orang buat jahat dia buat baik, sentiasa buat baik. Kan, maknanya walaupun kadang-kadang dia ditebang kan, musim rambutan banyak, tak larat ni, dia totoh je. Dia tebang dahan dia. Tapi tak apa, dia bagi buah. Yang kedua, ya, ada orang, ya, dia ni umpama benda mati, ya, batu semula, ya, benda mati. Dia tak kacau orang, kan. Walaupun kadang-kadang kaki kita tersepak dia. Kan. Yang ketiga ni, ya, ada orang dia ni macam apa? Macam ular, macam kalajengking. Ya. Sampai kalau dia datang tu, kita nampak ular tentang kalajengking, ya, automatik kita cari kayu. Kita cari kayu nak pukul dia. Ya. Kecuali lainlah, ada orang suka berani tu lain. Ya. Maknanya ada orang ni sampai kalau dia datang je kita risau. Sebab biasanya kalau datang tu ada sesuatu keburukan dia buat. Ataupun menyakiti hati kita. Kalau dia ada tu, cakap dia sakitkan hati kita. Perbuatan dia, kadang senyum dia pun menyakitkan hati. Senyum kambing menyakitkan hati.
Jangan tu. Jangan sampai macam tu. Ya, maknanya sebab tu tadi sebaik-baik manusia mereka yang orang lain selamat daripada lidah dan tangan dia. Sebab tu kita kena jadikan ya kita begitu. Tapi bukan bermakna tuan-tuan kita diam je. Ya. Kita diam je pun tak kena. Ada orang ni tuan-tuan dia diam je tak campur orang. Ya, sampai kalau berselisih tuan kita angkat tangan, dia besar samba je. Ini pun masalah juga. Ya, ada seorang kat tempat saya ada seorang ya. Dia ni tuan-tuan sampai sekarang ya, basikal motor pun tak ada, dia jalan kaki je. Dia naik bas lagi tuan-tuan sekarang ni. Pun kahwin pun tak ada, handset pun tak ada tuan-tuan. Dia kata malas nak fikir hal orang. Ada orang manusia itu. Pada dia mungkin dia tak menyusahkan orang kan, tapi orang lain terasa susah ya, dengan perangai dia. Kalau kita sembang dengan adik-adik dia, adik dia pening kepala tuan-tuan. Adik dia pening kepala. Tuan-tuan. Ya, adik-beradik dia buat kenduri, buat apa tuan-tuan, dia tak tahu je. Padahal dia abang sulung. Pening tuan-tuan. Ya. Sebab tu jangan rasa kita tak buat orang tu kita baik. Ya. Maknanya kita kena buat sentiasa ada kebaikan untuk orang dapat. Bukan maknanya kita tak usik orang tu kan. Kita kena buat kebaikan untuk orang. Kalau orang tu perlukan nasihat, kita nasihatkan dia. Orang tu perlukan tenaga kita bagi tenaga. Ya, orang tu perlukan kita sembang kan. Sebab tu bila selisih kita diajar untuk bagi salam. Bagi salam. Orang yang bagi salam itu lebih apa? Lebih afdal daripada orang yang memberi salam. Walaupun hukum memberi salam itu orang yang memberi salam lebih afdal daripada orang yang menjawab. Walaupun hukum memberi salam sunat, menjawab salam wajib. Kita diajar supaya berebut-rebut memberi salam lebih dulu. Kerana kita mendoakan dia. Salam itu doa, kan? Sebab tu tuan-tuan, untuk menjadi orang tasawuf ni maknanya ada dua makna tadi apa intisarinya. Pertama istiqomah, maknanya benda baik tuan-tuan kita terus. Kita terus. Yang kedua baik kelakuan dengan makhluk, dengan yang lain. Maknanya kita berikanlah apa orang kata kebaikan yang kita mampu buat. Jangan kita merasakan bahawa kebaikan kita saja. Aku diam penting ya, aku selesa ya, tak apa. Orang lain pandai-pandai dia, aku tak kacau dia sudah. Jangan. Ya. Tuan-tuan kalau misalnya berhadapan dengan orang tu, dia diam je. Kita pun masalah tuan. Kan? Orang ni diam je masalah. Jadi diam saja itu pun bukannya satu benda yang baik. Kalau kita bertemu dengan orang yang tua, kita bagi salam. Kita bagi orang muda kan, kita mungkin bagi salam juga. Kita dengan nasihat pula. Tu okay, ya. Manakala baik kelakuan dan dengan manusia pula ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia mengikut kehendakmu, bahkan sebaliknya engkau memaksakan dirimu untuk melayani mereka, untuk melayani kehendak mereka selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarak. Sebab tu kita dengan orang tua kita hormati, dengan kanak-kanak kita santuni. Maknanya kita kena campur semua. Sebab tu saya pernah waktu saya diura-urakanlah jadi nazir tu. Saya sembang dengan arwah bapak saya tu. Boleh tak jadi nazir ni? Dia kata nazir okey. Sebab apa? Hari-hari kena pergi masjid. Dia kata kalau jadi ketua kampung jangan, kata dia. Nanti sibuk sampai tak sempat pergi masjid. Itu ayat dia. Kemudian yang kedua, engkau jadi nazir ni, kau jadi nazir untuk orang satu kampung, bukan orang yang pergi masjid aja. Jadi kau kena campur orang yang pergi masjid dan kau campur orang yang medang kat kedai. Itu ayat dia. Jadi semua tanggungjawab kau. Yang orang pergi masjid tu kau kena campuri dia supaya dia terus ke masjid. Orang yang belum pergi masjid kau kena campuri dia supaya dia datang ke masjid. Itu ayat arwah bapak saya tu.
Bermula saya medang kat kedai tu. Sebelum tu tak medang kan. Bermula medang kat kedai, jadi nazir tahun 2009. Tapi betul, bila kita sama medang kan, baguslah Pak Nazir ni boleh medang sama tu. Kan? Mula belajarlah, mula belajar sembang. Orang medang ni sembangnya macam mana. Rupanya orang medang ni sembangnya, kalau kita nak kekal medang kan, layan dia sembang. Jangan bangkang kan. Kalau bangkang aja, besok kita datang, dia habiskan penuh, habiskan terus bayar, dia nak lari. Kan, orang ni datang dia pun habiskan. Ataupun dia duduk kat tempat, hari ni Sabtu, Pak Nazir biasa medang kan, cuti. Dia cari tempat yang Pak Nazir tak duduk. Dia kan macam tu. Rupanya kena layan. Tapi layan-layan tu kita masuk jugalah, kan, peluru kita masukkan. Wallahu alam setakat itu untuk pagi ni tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian. Dia kitab ni payah tuan-tuan, kitab ni. Kitab ni dia pasal macam tu kan. Jadi kita nak malam tadi buka 2-3 kitab tuan-tuan, nak padankan dengan tajuk ni. Kan, kalau kita fiqh bukan senang kan. Ini kita ni payah kitab ni. Alhamdulillah Allah bagi sedikit idea. Malam tadi kita sempat tengoklah 2-3 kitab, balik daripada Tanjung Sabak Bernam semalam. Ada program sekolah untuk dikongsikan bersama-sama. Jadi secara kesimpulan tuan-tuan, tasawuf itu adalah mengikut kepada kelakuan kita. Bukan penampilan. Bukan penampilan. Dan tasawuf ini memang disuruh dalam bab tauhid, fiqh, tasawuf. Ini 3 ilmu yang serentak kita kena amalkan. Setakat itu untuk pagi ini, terima kasih di atas perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat dan keberkatan, dan perpisahan kita selepas ini diampunkan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana. Allahumma aftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal salama wa abwabal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.